Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di ruangan proses PDPR untuk bulan 3 2021, insya-Allah pada hari ini. Kita akan masuk lagi kita akan meneruskan lagi proses PDPR kita ini untuk ad-darsul tsalis, pelajaran yang ketiga daripada buku teks tingkatan 4 yang di bawah tajuk Al-Imanu bil Barzakh, beriman dengan alam barzakh. Baik, untuk pelajaran ini sesuai untuk ditonton oleh pelajar-pelajar tingkatan 4 yang mengambil Usuluddin Dini, silibus dini, dan juga pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM tingkatan 5 sebagai ulang kaji, memantapkan kembali kefahaman mereka terhadap tajuk Al-Imanu bil Barzakh. Tayyib, kita pergi kepada muka surat Ahada Ashar, iaitu muka surat 11 dalam buku teks. Jadi sebelum itu, seperti biasa, Ustaz nasihatkan kepada pelajar untuk pertama sekali menyediakan buku teks, ataupun sama ada buku teks digital atau buku teks dan juga alatan-alatan pensel dan sebagainya untuk kita menanda dan memahami perkara-perkara yang baru, bahasa baru, bahasa Arab yang perkataan baru dalam hidup kita. Tayyib. Kita pergi kepada muka surat 11, Ta'riful Barzakh, pengertian alam barzakh. Al-barzakhu huwa al-'alimul ladzi yatawassatu baina ad-dunya wa 'alimul akhirah. Kita berhenti setakat tu, kita terjemahkan dulu. Al-barzakh, alam barzakh ini satu alam, huwa al-'alam, suatu alam alladzi, iaitu yang yatawassatu, pertengahan, bainad dunya wa alamul akhirah, di antara dunia dan alam akhirah. Di pertengahan itu adanya satu alam yang dinamakan alam barzakh. Ai, penerangan dia, ai anna ruh ba'da infisaliha 'anil jismi wa qabla 'udatiha ilaihi yaumal qiyamah fa innahu sawfa tabqa fi 'alimin yatawassatu al-'alamain. Okey. Kita terjemahkan, anna ruh, ai anna ruh, sesungguhnya ruh, ba'da infisalihi, selepas berpisahnya ruh tadi, anil jasad, dan ruh dengan jasad berpisah, wa qabla 'udatiha, sebelum kembali ruh tadi kepada jasad, ilaihi yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, fa innaha sawfa tabqa, sesungguhnya dia akan kekal, fi alamin, pada suatu alam. Alam apa? Iaitu dia akan kekal satu alam di antara alam yatawassatul alamain, di antara alam dunia dan akhirat. Ustaz ulang balik terjemahan dia. Selepas berpisah daripada tubuh dan sebelum kembalinya pada hari kebangkitan, ia akan tetap di alam yang berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Alam dunia, alam akhirat, pertengahannya adalah alam barzakh. Tayyib, kita terus kepada dalil di bawah sana, ad-dalilu 'alal barzakh. Ad-dalilu minal kitab. Kita tengok dalil daripada Al-Quran terlebih dahulu. Yang pertama, qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Ustaz terus terjemah supaya pelajar kita lebih cepat untuk menghabiskan pelajaran kita pada hari ini. Hatta idza jaa ahadahumul maut, apabila sampai ajal kepada golongan orang-orang kafir, salah seorang mereka akan berkata, qala rabbirji'un, wahai Tuhan, kembalikanlah daku hidup semula di dunia. Orang kafir tadi minta untuk dikembalikan semula ke dunia. Okey.
la'alli a'malu salihan fi ma taraktu, supaya aku mengerjakan amal-amal yang saleh dalam perkara-perkara yang aku tinggalkan. Dia nak kembali balik daripada alam barzakh tadi, dia nak kembali balik kepada dunia. Kalla, kalla, tidak sama sekali, masakan kamu dapat. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang ia saja yang mengatakan, kata-kata yang tak dapat yang sia-sia, yang hanya kata-kata. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tetap tinggal padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula. Maksudnya di sini ada sebut dalam ayat ini disebutkan wa min waraihim, dan di belakang mereka barzakhun, ada satu alam barzakh, ila yaumi yab'atsun, mereka kekal di sana sehingga mereka dibangkitkan kembali. Jadi dalil daripada ayat ini menunjukkan bahawa alam barzakh itu wujud. Baik, kita pergi kepada dalil seterusnya, ad-dalilu minas sunnah, dalil daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ar-rajulu urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, in kana min ahli al-jannati fal jannah wa in kana min ahli an-nar fan nar. Qala hadha maq'aduka alladhi tub'atsu ilayhi yawm al-qiyamah. Rawahu Muslim. Ada dalam muka surat yang sama, iaitu muka surat 11. Pelajar-pelajar boleh rujuk dalam muka surat 11 atau melihat nota di sebelah ini. Daripada Ibnu Umar berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ar-rajulu", apabila seseorang itu meninggal dunia, seorang itu sama lelaki atau perempuan meninggal dunia, urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashiyyi, tempatnya diperlihatkan pada waktu pagi dan petang. Siang, malam, pagi, petang, dia akan dilihatkan tempat yang dia akan pergi selepas daripada alam barzakh tersebut. In kana min ahli jannah, jika dia tu termasuk di kalangan ahli syurga, fal jannah, maka dia akan melihat syurga. Wa in kana min ahli nar, dan jika dia adalah ahli neraka, fan nar, dia akan melihat neraka. Qala hadha maq'aduka alladhi tub'atsu ilayhi yaumal qiyamah, dan akan dikatakan inilah tempatmu yang kamu akan dibangkitkan hari kiamat. Maknanya kita apabila kita meninggal, kita berada di alam barzakh, kita sudah pun mengetahui di manakah tempat tujuan kita, sama ada an-nar awil jannah. Jadi itu adalah hadis dalil berkenaan dengan wujudnya alam barzakh. Sekarang kita pergi pada muka surat 12 12 pada topik kecil ahwalul barzakhi wa ma yata'allaqu bihi. Ahwalul barzakhi wa ma yata'allaqu bihi, iaitu keadaan huru-hara alam barzakh dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Okey, kita tengok yang pertama ialah as-su'alu fil qabri, nombor 1 ya. As-su'alu fil qabri, soal adalah soal jawab di dalam kubur. As-su'alul qabri, as-su'alul qabru huwa su'alul malakaini lil mayyiti an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi amrun mumkinun aqlan. Soalan di dalam kubur, as-su'alul qabr, soalan dalam kubur, huwa su'alul malakaini, ialah soalan yang ditanyakan, soal jawab ditanyakan oleh malakaini, dua malaikat yang kita belajar pada video lepas, iaitu raqibun atid, malaikat munkar dan nakir akan bertanya kepada lil mayyit, bagi mayat, an rabbihi, tentang Tuhan dia, siapa Tuhannya. Ini soalan bocor yang biasa ditanyakan, yang ada dalam ceramah-ceramah mengatakan ini adalah soalan bocor yang akan ditanyakan kepada manusia di alam barzakh. Mampu tak kita menjawabnya? Ia semua bergantung terhadap amalan kita di dunia. Okey, an rabbihi, Tuhannya, wa dinihi, agamanya, wa nabiyhi, amrun mumkin aqlan, adalah suatu perkara yang harus pada akal. Boleh jadi perkara itu boleh berlaku. Kita tengok hadis baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Ustaz akan terjemahkan secara laju. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Surah Ibrahim. Qala nazalat fi 'adzabil qabri fayuqalu lahu man rabbuk fayaqulu rabbi Allah wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika qawluhu 'azza wa jalla يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Surah Ibrahim. Riwayat Muslim. Daripada Barra bin Azib daripada Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran berbunyi, يثبت الله الذين آمنوا. Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman bil qawli thabit, dengan kalimah yang teguh, yakni kalimah menjawab, bagaimana dia nak menjawab malaikat nanti. Qala, maka Rasulullah SAW sebut, nazalat fi azabil qabri. Nazalat yakni diturunkan ayat itu tentang azab kubur. Fayuqalu, maka ditanya, man rabbuka, ditanya siapa Tuhan kamu. Fayaqulu, maka mayat tadi menjawab, rabbi Allah wa nabiyyi Muhammad. Tuhan aku, Tuhan, siapa Tuhan kamu? Maka jawapannya, Tuhanku Allah dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, fabidzalika qawluhu 'azza wa jalla yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan itulah yang diertikan firman Allah SWT. Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ini hadis yang menunjukkan bahawa soal munkar dan nakir nanti akan berlaku di hari akhirat berkenaan dengan siapa Tuhan kamu, apa agama kamu, siapa nabi kamu dan seterusnya. Baik, kita pergi nombor 2. Nombor 2 yang kita nak pergi pada hari ini, na'imul qabri wa azabihi. Ya, nikmat di dalam kubur dan azab di dalam kubur itu. Hayatul barzakh ala hasbi hayatil insan fid dunya. Kehidupan di alam barzakh ala hasbi hayatil insan adalah mengikut kehidupan manusia di atas dunia. Bagaimana manusia itu berada di atas dunia, begitulah hayat yang dia akan, begitulah keadaan yang akan dia dapat di akhirat kelak. Nombor 1 kita tengok dalam hadis ini. Nombor 1, al-mu'min, ataupun yang nombor 1 lah penerangan yang pertama, al-mu'min man yan'amu fil barzakhi wa ruhihi fil jannah wa jasadahu yanaluhu ba'dun na'im. Orang yang beriman akan diberi yan'amu fil barzakh, akan diberi nikmat dalam alam barzakh. Wa ruhuhu fil jannah, dan ruhnya akan berada dalam syurga. Wa jasaduhu yanaluhu ba'dun na'im. Jasad dia, apa dia punya jasad ni? Jasad ni, tubuh dia akan menerima beberapa nikmat syurga. Di dalam barzakh dia sudah mula merasai nikmat syurga. Qala Allah Ta'ala, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ustaz terjemahkan secara ringkas. Dan sekali-kali engkau menyangka, jangan sekali-kali engkau menyangka orang yang mati terbunuh, iaitu gugur syahid, yang qutilu fi sabilillah, mati dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang mati. Amwata, mati. Ini mayat semua, tak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa. Bal ahya'un 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberikan rezeki. Maknanya mereka mendapat nikmat ketika hidup di dalam alam barzakh.
farihina bima atahumullah, dan mereka itu farihin, mereka bersukaria, bergembira dengan kurniaan Allah, ma atahumullah min fadlihi, di atas kebaikan kelebihan-kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu, dan mereka bergembira dengan berita mengenai saudara-saudara, iaitu orang Islam yang sedang berjuang, yang akan mengikuti mereka selepas ini. Min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun, yang masih tinggal di belakang, yang belum lagi mati, sampai kepada mereka bahawa tidak ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Maknanya orang yang masuk dalam alam barzakh, mereka adalah pejuang-pejuang yang mati syahid. Mereka kata, orang yang ikut kami ini berjuang di jalan Allah, jangan bimbang. Kerana apa? Kerana yang menanti mereka ialah yastabshirun, bashir, berita gembira, iaitu mereka akan mendapat nikmat yang besar di dalam alam barzakh lagi sebelum memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2, penerangan nombor 2 di bawah itu, wal kafiru ruhuhu, wal kafiru, dan orang kafir, ruhuhu, ruhnya, tu'radu 'alan nar, ni dibentangkan di atas neraka, dibentangkan di atas neraka. Wa yanaluhu nasibun minal azab, dan mereka menerima siksaan daripada api neraka. Wa yanalu jasaduhu nasibun minal azab, dan juga tubuh mereka merasai kesakitan api neraka ataupun azab yang mereka terima di dalam barzakh. Buktinya kita lihat, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anna yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, an-naru, neraka akan didedahkan kepada mereka, 'alaiha, didedahkan kepada mereka pada waktu bila? Ghuduwan wa 'ashira, pada waktu pagi dan petang, semasa mereka berada di alam barzakh. Semasa berada di alam barzakh, orang kafir ini umpama berada di atas neraka dan bahangnya terasa sangat. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari berlakunya kiamat, adkhilu, akan disebutkan kepada mereka, adkhilu, masukkanlah Firaun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang seberat-beratnya. Firaun tu orang kafir, contoh. Jadi bagi orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka samalah mereka akan masuk dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Okey, yang terakhir sebelum kita tamat, pelajaran pada hari ini nampak panjang sikit. Hal ta'lam, adakah kamu tahu, al-hikmah min su'alil qabri, hikmah di sebalik soal kubur ialah izharu ma katamahul ibad, menzahirkan, menunjukkan apa yang disembunyikan oleh hamba fid dunya min iman, daripada hamba daripada iman, au kufrun min imanin, au kufrin, au ta'atin, au isyanin, disembunyikan oleh hamba Allah SWT di dunia seperti keimanan, kekufuran, ketaatan dan ketidakpatuhan. Maknanya apa yang kita sembunyikan di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya, dan kita akan mendapat sesuatu azab jika kita melakukan perkara-perkara yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhirnya at-tadribat pada safhah 13, tadribat, Ustaz minta pelajar jawab soalan nombor 1, alif, ba, jim dan dal. Alif, ba, jim dan dal. Dan juga menjawab soalan nombor 2, imla al-faraghat bil kalimatil munasabah. Jawab soalan-soalan dalam ni dengan kalimah yang munasabah. Dia dah bagi petikan beberapa perkataan, kemudian awak hanya isi tempat kosong yang berkaitan dengan soalan tersebut. Jadi cukup sekadar ini pelajaran yang ketiga daripada buku Usuluddin 34, Al-Sanah Ar-Rabi'ah 'ala al-mawdu' al-imanu bil barzakh, beriman kepada alam barzakh. Jadi wallahu alam bisawab. Moga-moga Allah SWT mencampakkan kefahaman, keluasan kefahaman kepada kita semua, dan kita menjadi orang yang beriman
dengan alam barzakh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.